أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberkati majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya daripada Allah, iaitu nikmat iman dan Islam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi ila akhir ayat. Ya, ini dalam surah Asy-Syura ayat ke-13. InsyaAllah kita teruskan lagi pengajian kita pada malam ini dalam kitab Fiqh As-Sirrah jilid yang pertama karangan Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, iaitu kita masih dalam tajuk yang sama, yang tajuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Dalam muka surat 34-35 telah pun saya huraikan pada muka surat 33-34 dan kita teruskan lagi pada muka surat 35, iaitu merujuk kepada dalam tajuk ini membincangkan pengarang kitab Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti memperbincangkan dalam tajuk ini mengenai apakah perbezaan ataupun persamaan agama-agama ataupun agama samawi, agama yang terdahulu, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan serta mensyariatkan kepada nabi-nabi ataupun rasul-rasul terdahulu, sehinggalah kepada agama Islam, agama yang syumul, yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan dan mensyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di sini pengarang kitab menyatakan ini tegas sekali bila melihat di mana dakwah para anbiya seluruhnya bersendikan kepada dua asas yang penting. Pertama adalah akidah, kepercayaan. Yang kedua mengenai perundangan ataupun bab-bab hukum hakam, perkara-perkara bab tasyri' perundangan, serta melibatkan akhlak. Dan telah pun saya huraikan yang pertama dari sudut akidah. Pengarang kitab menyatakan tidak berubah sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah pada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengenai akidah, kepercayaan, tidak ada langsung perbezaan. Semua adalah menyeru
memerintahkan kepada setiap hamba-hambanya daripada nabi terdahulu sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidah, iaitu percaya, beriman kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan, percayakan hari akhirat, iaitu beriman pada hari akhirat. Lainnya adalah antaranya beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para malaikat, beriman kepada nabi-nabi ataupun rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, iaitu hari akhirat jugalah. Itu perkara-perkara yang daripada Nabi Adam AS sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW, di sudut akidah kepercayaan semua sama, tak ada beza, tiada beza. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga, bila mana Allah SWT mewahyukan kitab-kitab terdahulu dan juga suhuf ataupun lembaran, semua ada menyatakan mengenai Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan nabi akhir zaman, khatimun nabiyyin, penutup segala nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna jelas. Soal akidah tak ada perbezaan. Dan seterusnya kita lihat pada muka surat 35, iaitu pada perenggan yang kedua, bersangkut. Ini bersangkut dengan akidah, bersangkut dengan tasyri', iaitu perundangan. Yang perundangan iaitu hukum hakam ini pula bertujuan untuk mengatur penghidupan sesebuah masyarakat. Maknanya tidak cukup dengan adanya dari sudut akidah kepercayaan, perlu juga bersangkutan dengan hukum hakam, perundangan dan juga pensyariatan. Sebab apa? Menguruskan kehidupan masyarakat daripada sekecil-kecil perkara, iaitu bab apa, bersuci sekalipun, sampailah kepada pemerintahan dunia sekalipun, pemerintahan khilafah, semua ada berkaitan dengan hukum hakam, pensyariatan dan juga perundangan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peribadi manusia adalah berbeza kualitinya dan kuantitinya sesuai dengan pengutusan seseorang nabi itu. Sebab apa? Setiap nabi yang diutus ada yang umat dia berbeza dari sudut ketamadunan dia, dari sudut ideologinya ataupun fikrahnya, dari sudut kemajuannya. Nanti saya akan lihat, saya akan bandingkan umat-umat Nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalangan umat Nabi ini, mereka ini kasar, maka perundangan yang turun kepada mereka ini berat sesuai dengan mereka. Ada perundangan yang diturunkan ataupun pensyariatan yang diturunkan sesebuah umat itu kepada Nabi ataupun umat itu ringan, sederhana sedikit. Ada sebab-sebab tertentu yang kita akan berbicarakan. Sebab tasyri' itu bukanlah untuk menyampaikan perkhabaran dan berita semata-mata, tetapi bertujuan untuk mengadakan dan mewujudkan masyarakat sempurna. Untuk mengenai perkhabaran, berita antara melibatkan akidah kepercayaan. Dan juga dalam wahyu Allah SWT, nanti dalam bab Nabi SAW menerima wahyu pertama, dan kita akan masuk dalam bab akidah, bab ibrah dan pengajaran. Dalam peristiwa itu saya akan kaitkan yang wahyu Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kriteria yang kita akan membincangkan. Antaranya mengesahkan, iaitu melibatkan bab akidah kepercayaan, melibatkan keimanan. Yang kedua adalah melibatkan pensyariatan, hukum hakam, undang-undang dan sebagainya. Yang ketiga adalah melibatkan mengenai perkara-perkara ibrah pengajaran, iaitu melibatkan peristiwa sejarah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu dan kalangan orang beriman terdahulu, melibatkan sejarah. Ada juga wahyu kriterianya merujuk kepada untuk memberikan teguran, memberikan ketakutan pun ada, iaitu menceritakan kisah yang akan datang
ataupun kehidupan yang akan datang di akhirat kelak melibatkan syurga dan juga neraka, pahala dan dosa, dan banyak lagi yang kita akan membicarakan. Sudah barang pasti di mana masa dan keadaan sesuatu kaum itu memberi kesan dan pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan perundangan, sebab timbulnya undang-undang itu adalah demi maslahah, bukan muslihat, maslahah yakni kebaikan dan kepentingan serta manfaat ataupun faedah manusia untuk dunia dan akhirat. Pengutusan nabi-nabi yang terdahulu adalah semata-mata untuk kaum itu saja. Bila mana satu pensyariatan ataupun wahyu turun kepada nabi-nabi terdahulu untuk umatnya dan untuk pada zamannya sahaja, tidaklah sampainya pergi kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak merupakan pengutusan yang menyeluruh. Justru itu maka implikasinya, kesan-kesannya terhadap perundangan tasyri' adalah nyata sekali. Umpamanya pengutusan Nabi Musa AS kepada Bani Israel, Bani Israel adalah untuk bangsa dan zaman itu sahaja. Dikatakan undang-undang yang diturunkan untuk Bani Israel itu sesuai untuknya kerana undang-undang itu nyata keras dan memang sesuai dengan bangsa yang bersifat keras kepala ketika itu. Itu pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Saya baca dulu. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS pula adalah sederhana sedikit dari apa yang dibawa oleh kepada Nabi Musa alaihi salam. Maknanya Nabi Isa bersederhana. Nabi Musa lain pula zaman dia. Kalau kita lihat pada zaman Nabi Musa alaihi salam berlawan dengan umat dia masa itu yang menjadi hamba kepada seorang raja Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, serta melibatkan berlawan dengan umat-umatnya yang ketika itu raja Firaun, pengikut dia dan sebagainya, iaitu perkara-perkara sihir. Maka sebab itu ada perkara-perkara mukjizat yang agung yang Allah SWT kurniakan kepada Nabi Musa AS, perkara yang ajaib yang tidak boleh kita fikirkan dengan logik akal kita. Yang pertama melibatkan tongkat, tukar jadi ular, tu pertama. Yang kedua iaitu yang masyhur diceritakan dalam Al-Quran adalah tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa AS bila mana menghentak kepada pantai ketika itu terbelahnya laut dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang ajaib. Bahkan itu melibatkan akidah kepercayaan. Kita boleh percaya ke tidak? Sebab apa? Ia terbatas dengan akal fikiran kita yang terhad. Maka andai kata kita tidak percaya, risaulah. Ia melibatkan dari sudut akidah kita, tauhid kita, keimanan kita terhadap isi kandungan Al-Quran. Maka masa itulah, dalam suasana masa itu, perundangan-perundangan yang ada pada zaman Nabi Musa AS dia keras sedikit. Sebab apa? Karangan umat dia yang masa itu yang keras kepala dan sebagainya. Dan mereka ini Allah SWT selamatkan mereka juga, dan dapat lepaskan daripada Raja Firaun dengan tentera-tenteranya. Bila mana mengharmonikan sebuah perkampungan, sebuah kota yang baik, bila hidup mereka senang, akhirnya ada juga yang kufur, yang langgar kepada pensyariatan perundangan yang telah ditetapkan pada zaman Nabi Musa AS. Contohnya apa? Iaitu kisah mengenai seorang yang dia ni miskin, memang miskin, anak ramai, sumber makanan tak ada, duit tak ada, nak masakkan untuk anak-anak pun tak ada makanan. Kadang dia pergi rebusnya batu dan sebagainya, konon buat sup dan sebagainya. Datanglah Nabi Musa alaihi salam, datang kepadanya, maka dia mengadu kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam
menyatakan kepada, pertama dia berdoakan kepada Allah SWT untuk kepada umat dia yang masa itu. Siapa nama dia? Qarun. Kisah ni pun masyhur dalam Al-Quran. Lepas itu dia menyatakan kepada Qarun itu, Nabi Musa ini menyatakan mafhumnya, nak tak aku ajarkan engkau bagaimana untuk menggali emas, galian emas, dan bagaimana untuk menjual emas. Dua ilmu tu kan. Ada orang pandai menjual, berniaga, tapi untuk galian tak pandai. Hebatnya Nabi Musa AS, dia ajarkan cari emas, bagaimana nak gali emas tu, macam mana nak memastikan material emas itu bagaimana, nak tapis dan sebagainya, dan membentukkan sebuah dinar dan sebagainya. Lepas tu bagaimana pula untuk berniaga. Dan berniaga pula mesti merujuk kepada pensyariatan, syariat yang telah ditetapkan ketika itu. Maka dia ajarkan, Nabi Musa AS ajarkan kepada Qarun, sehingga kan dia ni menjadi orang yang paling kaya dekat kota itu. Ini di kisah lepas Raja Firaun dah habis dah, tenggelam semua dah. Dah kaya raya, ada istana yang besar, ada pengawal dan sebagainya. Dia punya emas banyak dalam istana, jual emas. Dia punya kekayaan tu sampai menindas orang macam ni, tau kisah dia. Bila ada peniaga-peniaga kecil, tak ada modal nak berniaga, lepas tu dia akan jumpa kepada Qarun untuk pinjam. Kaedah pakaikan Qarun untuk bagi pinjam, bercanggah dengan syariat Islam. Antaranya kaedah dia adalah maknanya memajak. Maknanya orang susah ni, rumah dia, aset dia, tanah dia, dia pajak untuk dapatkan modal. Dan bila mana tidak mampu bayar sebagainya, habis rumah, tanah semua kena rampas oleh Qarun, oleh dia punya pegawai dia, pengawal sebagainya. Kaya raya, maka banyaklah tanah dia, aset, rumah-rumah dan sebagainya dia rampas dengan sesuka hati dia. Sehinggalah satu masa Nabi Musa AS mengarahkan kepada sahabat dia, iaitu pergi ke rumah ataupun istana Qarun itu minta zakat. Masa tu dah ada rupanya perundangan pensyariatan bab zakat. Bila minta zakat dia tak nak bayar, dia halaunya pengawal tu, dia halaunya penguatkuasa yang pemungut zakat oleh Nabi Musa AS. Penguatkuasa tu ngadulah kepada Nabi Musa AS, sehinggalah satu ketika terserempaklah masa tu Qarun dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa minta duit zakat. Duit zakat dia wajib kena bayar, kaya raya kan. Lepas tu tak nak bayar. Dia punya belagaknya, dia tak nak bayar. Dia kata apa? Kekayaan apa yang aku hari ni, harta yang apa ni adalah dari segi titik peluh aku. Buat apa aku nak kena bayar? Ini harta aku. Maka lepas tu Nabi Musa AS pun berdoalah kepada Allah agar didatangkan azab kepada si Qarun tu. Allah pun memakbulkan doa Nabi Musa AS. Habis istana dia, harta, keluarga, pengawal dia semua kena telan dengan bumi. Masa tu juga mereka kena azab. Itu kisah mengenai zaman Nabi Musa AS. Ada juga pada zaman di masa itu ramai yang akhirnya kufur kepada Allah SWT. Maka ada segelintir yang bertaubat. Dalam ayat Al-Quran pun ada mengisahkan ada 70 lebih orang yang bertaubat. Masa itu Nabi Musa AS mengangkat tangan berdoa, bersama-sama mengaminkan kalangan umat yang telah bertaubat semula. Dah habis doa dan sebagainya, Nabi Musa AS menyatakan kepada umat dia masa itu, kalangan 70 lebih masa itu, akan Allah SWT mengutus Nabi akhir zaman, iaitu penutup segala Nabi. Ini ada dalam Quran dikisahkan. Mana Nabi Musa menyatakan Allah SWT akan mengutuskan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir di atas muka bumi ini. Maka umat kepada Nabi Musa wajib beriman apa yang dinyatakan oleh Nabi Musa AS. Itu yang pertama. Kisah Nabi Isa AS pula, iaitu ada beberapa kisah yang menarik. Dalam Quran menyatakan banyak kisah-kisah menceritakan untuk kita mengambil ibrah pengajaran.
Pada kisah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa berhadapan dengan umatnya yang cerdik pandai dalam ilmu perubatan dan sains. Sains dan perubatan. Antara dari sudut perubatan, ada segi kalau orang sakit nak elokkan dan sebagainya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT memberikan mukjizat kelebihan kepada Nabi Isa AS. Antaranya boleh menghidupkan orang yang sudah mati, korek dalam kubur tu keluarkan, dan dia berdoa kepada Allah SWT. Allah memberikan satu mukjizatnya agung, hidup manusia tu. Itu pertama. Yang kedua, diriwayatkan, dikisahkan dia ada segumpal seumpama satu helaian lembaran kain dan sebagainya, digumpal-gumpalkan buat sebentuk seperti burung, seekor burung. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terciptanya seekor burung yang hidup. Itu dua perkara yang ajaib yang wajib kita percaya dan perlu kita mengimani. Sebab apa? Ia dinyatakan dalam Al-Quran. Menyembuhkan kepada orang yang buta, itu pun mukjizat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS. Tapi kalangan umat dia yang cerdik pandai dan bijak dalam ilmu perubatan, sains dan sebagainya tidak mampu untuk melakukan. Hidupkan orang yang mati, tak ada orang yang mampu. Itu menunjukkan keterbatasan ilmu dan logik akal manusia yang ada. Orang mati tak boleh dihidupkan kecuali dengan semua izin Allah SWT, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Isa AS. Bentuk contohnya cawan ni, bentuk-bentuk doa pada Allah, tiba jadi seekor burung. Siapa boleh buat? Kalau ikut dari segi logik akal kita, mustahil tak benda tu. Dalam satu contohnya lah kain ni, tiba boleh jadi seekor burung. Mustahil lah kan? Benda ni boleh jadi seekor burung yang hidup, kecuali berlaku kepada, antara Allah kisahkan pasal Nabi Isa alaihissalam. Makna tidak mustahil perkara itu andai kata dengan izin Allah SWT. Tapi orang macam kita orang biasa memang jangan harap dapatlah benda tu. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS. Walaupun perkara-perkara ajaib sebegitu turun kepada Nabi Isa, tetap juga mereka ini melanggar, ingkar atas perintah Allah SWT dan juga seruan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam ketika itu. Apa yang boleh, dan di perkara inilah nyata sekali kalau diperhatikan apa yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam kitab Al-Quran. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullah wa ati'un. Membenarkan apa yang di hadapan aku, iaitu Allah SWT, iaitu kitab Taurah. Kitab Taurah Allah kurniakan pada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Di mana? Di Mesir. Dan menghalalkan separuh dari apa yang diharamkan ke atas kamu. Apa yang kita boleh faham? Ada pensyariatan perundangan yang ada pada zaman Nabi Musa AS, ada pada Nabi yang seterusnya masih kekal. Ada yang masih kekal dan ada yang dimansuhkan. Itu kisah. Antaranya iaitu dalam beberapa kitab yang rujukan yang kita boleh lihat, iaitu di antara dalam tafsir Al-Munir yang dikarangkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir bagi ayat, ada ayat-ayat tertentu, nanti saya akan bacakan. Lepas tu antaranya dalam kitab yang dikarang, dalam kitab yang lain pun karangan daripada Dr. Wahbah Zuhaili dalam fiqh Islami dalam kitabnya. Ia membicarakan mengenai perbezaan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebelumnya, makna pada nabi-nabi sebelumnya. Okey. Yang pertamanya disimpulkan beberapa perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama adalah menyeluruh, iaitu syariat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam tiada satu pun yang bersifat menyeluruh. Seperti melainkan syariat Nabi Nuh alaihi salam.
Dan seperti mana yang telah disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, syariat Nabi Nuh AS menyeluruh ke seluruh dunia selepas berlakunya banjir besar di zamannya. Itu Nabi Nuh. Selain daripada Nabi Nuh AS, agama yang menyeluruh, syariat yang menyeluruh adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi saja. Sebab apa Nabi Nuh AS? Sebab bila mana berlaku je banjir besar, yang selamat adalah yang bersama dengan Nabi Nuh AS 80 lebih orang saja. Maka daripada 80 lebih orang lah, daripada keturunan dia, anak-anak dia, cucu cicit, berkembanglah ke serata dunia. Dan masa itu pakai agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan umatnya yang kufur dan syirik kepada Allah, iaitu menyembah kepada berhala. Tetapi syariatnya tersebut masih belum sampai kepada jin seperti mana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada beberapa siri peristiwa. Antaranya peristiwa selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalau, dibaling batu, dicerca dengan penduduk Bani Thaqif di kota Taif. Dakwah Nabi ditolak sementah-mentahnya. Ketika itu selama 2 minggu Nabi di sana, dan berhentilah bila keluar daripada kota Taif itu, tak jauh dengan kota Mekah. Masa itu bersama dengan anak angkat dia yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lepas tu berhenti dalam satu tempat dikatakan ladang anggur yang dimiliki oleh 2 orang pembesar kaum kafir Quraisy, adik-beradik. Dia berdoa kepada baginda SAW, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan dan sebagainya. Lepas tu selesai tu, pada malamnya Nabi masa tu wajib bangun malam. Pada malam itu Nabi bangun malam, bersembahyang sebagainya, Nabi membaca Al-Quran. Itu rutin harian 2/3 malam Nabi wajib bangun malam, sekurang-kurang 2 rakaat pun tak apa. Lepas tu Nabi akan membaca Al-Quran. Bila mana Nabi SAW membaca Al-Quran, datangnya segerombolan jin. Jin ni pula, kalau kita buka dalam kitab tafsir Al-Quran, ada ayat-ayat Quran, nanti saya akan detailkan peristiwa akan datang. Mereka ni, jin-jin ni daripada zaman Nabi Musa dah ada. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka segerombolan jin ni dalam riwayat hadis yang sahih. Kehadiran mereka bila mana berhenti mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perasan kehadiran kalangan sekumpulan jin. Ketua jin pun masa tu ada. Maka lepas tu sekumpulan jin ni pun balik perkampungan mereka beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyatakan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ni sama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka satu kampung jin tu semua masuk Islam, maknanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan wahyunya mengisahkan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rasa semangat. Tak apalah jin pula terima dakwah, manusia masa tu tak nak terima. Nanti secara detail terperincinya nanti dalam bab tu akan datang. Sebelum Nabi menerima satu perjalanan yang agung, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selepas kewafatan Khadijah binti Khalid dan meninggal dunianya bapa saudaranya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kisah mengenai pasal segerombolan jin itu nanti, insya-Allah. Allah SWT. Selain daripada itu, syariat nabi-nabi hanyalah untuk kaumnya saja. Untuk kaumnya. Kalau contohnya Nabi Nuh AS menyeluruh, okey. Contoh Nabi Ibrahim AS untuk umat dia. Umat dia ni ada terpecahlah kepada 3. Sebab apa? Ia telah mewasiatkan kepada anak-anak dan cucunya serta sepupu jauh dia. Sekejap lagi saya akan kaitkan. Dan juga contohnya Nabi Isa AS untuk umatnya di Palestin, kalangan orang Yahudi Bani Israel. Kalau Nabi Lut AS untuk umatnya dan zamannya sahaja. Untuk Nabi Syuaib, Nabi Saleh untuk zamannya dan untuk
untuk pada zaman dan umatnya sahaja. Berbeza dengan Nabi Nuh AS menyeluruh, serta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyeluruh. Itu pertama yang menyeluruh. Yang keduanya, perbezaan dia hanya zaman tertentu. Contohnya, syariat Nabi-Nabi alaihi salam hanya tertentu untuk zamannya sahaja, bukan sampainya hari kiamat. Beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya kali pertama, lepas tu kali kedua diturunnya wahyu Allah SWT untuk Nabi menyampaikan dakwah, lepas tu turunnya wahyu ketiga, dan seterusnya sampailah Nabi memimpin kota Madinah, sampai hari kiamat, untuk agama Islam tu ke seluruh umat atau muka bumi ini, dan sampai akhir zaman. Contohnya, sekiranya kita mendirikan solat seperti mana syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lah orang Islam hari ni, solat kita tidak sah. Solat kita tak sah. Begitu juga sekiranya kita berpuasa seperti mana Nabi Zakaria alaihissalam berpuasa, maka ia juga tidak dikira tidak sah. Hanya bagaimana kaedah pensyariatan, teknikal kaedah solat ataupun sembahyang agama Hanif, agama yang lurus, iaitu Allah SWT mensyariatkan kepada Nabi Ibrahim AS, wallahu alam, kita tak tahu cara ataupun kaedah bagaimana. Kalau agama kita, agama Islam, pensyariatan bab solat, kaedah dia diajarkan oleh Nabi, antaranya melibatkan, kalau kitab-kitab para ulama yang menukilkan bab fiqh ibadah, iaitu macam kita, solat kita ada 13 rukun. 13 rukun. Dan 13 rukun itu mesti kita pastikan, dan 13 rukun tu dipecahkan kepada 3 rukun. Ada rukun qalbi, melibatkan niat hati kita. Yang kedua adalah rukun qauli, iaitu rukun kata-kata, kalam. Yang ketiga adalah rukun fi'li, iaitu perbuatan. Kena pastikan tiga rukun itu, dalam 13 rukun tu dipecah pada 3 keadaan tadi. Antara rukun qauli. Rukun qauli ni ada berapa dalam solat fardu? Kadang kita terlupa, walaupun dah belajar kita terlupa. Ada 5 rukun qauli. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang pertama tu Allahu akbar, rukun qauli. Tu mesti kita lafazkan. Bukan dalam hati, mesti dilafazkan. Sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Kalau tak dengar, boleh jadi sebab suasana, mungkin kipas yang bunyi kuat, ataupun suasana sembahyang yang bising, ataupun dalam keadaan boleh jadi telinga kita tidak berapa baik di sudut pendengaran. Itu dalam kitab ada cerita. Antara kitab Fiqh Manhaji Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kedua adalah rukun qauli, rukun kata-kata adalah Al-Fatihah. Tu kena pastikan. Sekurang-kurangnya makhraj ataupun tempat keluar huruf, dan juga barisnya atas, bawah dan depan mesti betul. Mesti betul. Untuk memastikan solat kita sah. Makhraj ataupun tempat keluar huruf, dah tu dengan baris dia. Baris 3 saja, atas, bawah, depan. Yang tanda mati, tanda mat, sabdu, dengung dan sebagainya, dia bahagian bab lain. Kesalahan kecil, kesalahan tersembunyi. Itu dalam kitab tajwid Rasam Usmani. Yang ketiga, rukun qauli dalam solat, iaitu apa? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir kena betul. Makhraj ataupun tempat keluar dia, baris dia kena betul. Panjang pendek dia boleh jatuh makruh. Yang keempat, rukun qauli dia adalah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar kita membaca, melafazkan Allahumma salli ala Muhammad, terus bagi salam, solat kita sah. Sekadar sekurang-kurangnya. Panjangnya lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mesti makhraj ataupun tempat
tempat keluarnya huruf, lepas tu baris dia mesti betul. Kalau contoh tak cukup qalqalah, Allahumma salli ala Muhammad, tak ada qalqalah, solat kita sah ke tak? Allahumma salli ala Muhammad, tapi saya baca tadi Muhammad, sah ke tak? Solat tetap sah. Sebab apa? Dia masuk dalam bab kesalahan kecil ataupun kesalahan tersembunyi. Dalam bacaan kita, dalam hukum tajwid dipecah kepada dua, al-lahnu al-jaliyu, al-lahnu al-khafiyu. Kesalahan yang nyata, yang kedua kesalahan yang tersembunyi. Maka tak cukup mat, tak cukup dengung, tak cukup sabdunya ditekankan, tak cukup qalqalah sifat-sifatnya, ia termasuk dalam kesalahan tersembunyi. Maka solat kita tetap sah. Tetapi bila mana yang kesalahan nyata, tukar huruf ataupun tukar baris, yang tiga tadi saya sebutkan, dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja, dalam keadaan tidak tertukarnya makna sekalipun, kena pada rukun qauli tadi, solat kita tidak sah. Satu baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca huruf ba tu dia tukar dengan huruf mim. Ba dengan mim kan tempat keluar huruf dia sama tempat kan, tapi dia tukar mim, Bismillah. Ataupun tukar baris, satunya Bismillahi, dia tukarnya Bismullahi. Batal solat kita walaupun tak lagi makna. Sama juga dalam tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi. Lepas tu perkara sunat adalah selawat Ibrahimiyah, tu sunat. Lepas tu salam, dah tu rukun qauli yang kelima adalah apa? Memberi salam. Sekadar sekurang-kurangnya assalamu alaikum. Panjang dia assalamualaikum warahmatullah, ataupun sambung panjang lagi wabarakatuh. Sekurang-kurangnya lafaz dia adalah assalamualaikum. Itu rukun apa? Rukun qauli. Kena pastikan benda tu. Itu kaedah dalam solat kita yang kita amalkan. Bahkan mazhab lain pun begitu juga. Hanya mengikut tasyri' agama ataupun persyariatan solat pada zaman Nabi Ibrahim AS, wallahu alam bagaimana kaedah dia. Adakah dengan adanya sujud, rukuk, duduk antara dua sujud, wallahu alam. Contoh yang lain, ketika mana zaman Nabi Musa AS, cara bersucinya berbeza dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kerana syariat tersebut hanya bersesuaian dengan zaman tersebut sahaja. Kalau kaedah kita bersuci, ada kena mandi wajib, ada yang mandi sunat, lepas tu bersuci pula, macam mana kaedah dia, apakah air, jenis air yang boleh diguna pakai, apakah perkara-perkara makruh dalam kita bersuci dan sebagainya, apa yang perlu kita sucikan. Maka semua ini, dan ia sudah tidak lagi bersesuaian dengan zaman kita. Bahkan mereka yang mengatakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sesuai untuk zamannya sahaja, boleh dikatakan kalau merujuk kepada kalam yang dinyatakan oleh siapa tadi, dalam kitab lah, dalam kitab Tafsir Al-Munir ada yang dikalamkan, dinyatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Boleh kerisauannya kalau kita menyatakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sesuai untuk zamannya sahaja, kerisauan boleh dikatakan terkeluar daripada Islam, yakni murtad. Sebab apa? Menafikan pensyariatan yang Allah telah tetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sepanjang zaman. Sama peristiwa yang berlaku, ada seorang ahli akademik dan juga berkecimpung dalam politik, yang seingat saya 3 ke 4 tahun lepas, orang Kedah, siapa nama dia, lupa dah, yang dia ni anti hadis, kan, orang yang pakar dalam sastra, orang Kedah rasanya, dah lupa nama, kan. Sampaikan isu bila mana selepas dia meninggal dunia, ramai yang kata dia murtad dan sebagainya.
Sebab apa? Dia anti hadis. Antara satu perkara, dia menolak untuk kita belajar solat di dalam hadis-hadis Nabi, dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dia kata, buat apa kita nak rujuk hadis lagi? Kita rujuk Al-Quran lah nak belajar solat. Cuba cari ayat Al-Quran yang mengajar bagaimana kaedah secara terperinci untuk solat dalam Quran. Ada tak ada? Tak ada. Umum saja, bahkan perintah wajib solat ada. Terperincinya semua kaedah bagaimana nak solat, bagaimana rukun dia, perkara-perkara sunat, perkara-perkara makruh dalam solat, perkara-perkara yang boleh membatalkan solat, perkara-perkara yang haram. Dia solat tu haram, bahkan batal solat. Semua merujuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta telah diriwayatkan oleh para ulama terdahulu. Ada kategori hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Maka para ulama fiqh menukilkan dalam kitab-kitabnya dalam fiqh ibadah untuk memahamkan, memudahkan masyarakat umum belajar. Tak ada dalam Quran, tak ada. Banyak lagi perkara-perkara pensyariatan yang ada yang secara umum di dalam Al-Quran tetapi tidak terperinci. Bayangkan kalau terperinci, boleh jadi sampai hari ni tak ada orang boleh hafal 30 juzuk. Bayangkan kitab fiqh kan banyak kan? Pergilah pustakaan ke apa kan, banyak kitab fiqh, kitab hadis, kitab apa tafsir dan sebagainya kan. Bayang semua tu, ataupun ambil hadis Imam Bukhari je, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kitab dia, ataupun Imam At-Tirmizi ke, ataupun Imam Muslim. Bayangkan siapa boleh hafal banyak macam tu? Susah kan? Semua diselitkan dalam isi kandungan Al-Quran. Mustahil, zaman Nabi pun tak ada orang yang boleh hafal keseluruhan tu. Sebab itu ayat Quran ni kebanyakan masih ada yang umum. Detail terperinci ni dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kena faham. Ini solat, nak belajar solat, nak belajar bab puasa, semua dekat dalam apa? Dalam Al-Quran. Tak boleh, kena cari juga dalam hadis. Maka dia tolak hadis. Maka ramailah netizen masyarakat menyatakan dia ni murtad. Dari segi ciri-ciri dia menolak hadis ini, memang dia murtad. Tetapi untuk memastikan dia ini murtad ataupun tidak, kena berbalik kepada perundangan, diserahkan kepada pihak jabatan agama. Sebab mereka jabatan agama lah yang berautoriti untuk memastikan seseorang itu murtad ataupun masih Islam. Sebab apa? Kalau dia menyatakan dia murtad, kena sediakan bukti sebagainya. Lepas tu bila dia murtad, nak tanam dia kat mana? Kena mandikan dia ke tidak? Pun ada melibatkan hukum hakam dalam bab pengurusan jenazah. Nak ditanamkan tak ada masalah lagi. Isu pengurusan jenazah dan sebagainya. Tu kisah dia. Orang murtad ni bayar. Macam ayah pin macam mana? Semua diserahkan oleh peringkat jabatan agama Terengganu ke, seingat saya Terengganu ke Perlis? Terengganu kan? Yang seorang lagi ini, dia ni bekas ahli sarjana. Dia ada master saja bidang sastra, tapi dapat anugerah kedoktoran kan, sebab keilmuan dalam sastra dia. Dapat doktor tanpa sambung PhD ada. Saya tak nak sebut nama dia, saya ingat nama dia lah. Dia ingat nama dia. Sampai belajar luar negara pun ada. Dekat Eropah kan. Dia memang pakar sastra. Kita tak boleh nafikan dia pakar dalam bahasa Melayu, dalam sastra, bidang sastra, memang pakar. Tapi masalah dia, ada penulisan-penulisan dia mengarang perkara-perkara yang bercanggah dari sudut akidah dan juga syariat. Sebab tu teruk dia kena label. Dan beberapa contoh syariat sebelum ini. Okey, ini kat sinilah perbezaan dia. Di sana terdapat beberapa bentuk contoh syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Syariat-syariat ini hanya bersesuaian dengan zaman tersebut dan ada yang masih diteruskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat terdahulu kekal sampai zaman kita. Pun ada juga. Ada yang dimansuhkan, ada yang kekal. Bahkan di antaranya telah pun dimansuhkan dengan penurunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, kalau di sini penulisan ini saya mengambil antara yang disebut ialah puasa, solat dan lain-lain. Yang pertamanya mengenai puasa.
iaitu pensyariatan puasa pada zaman Nabi Isa AS. Berpuasanya Maryam AS, iaitu ibu kandung kepada Nabi Isa AS masa tu. Berpuasa bukanlah dengan menahan diri daripada makan dan minum macam kita. Menahan diri makan dan minum daripada sebelum terbitnya matahari kan. Lepas tu sampai terbenamnya matahari. Mana kita berpuasa daripada masuk je waktu subuh sampainya masuknya waktu maghrib. Tanpa kita boleh makan dan minum. Masuk di mana-mana rongga yang terbuka. Tetapi pensyariatan puasa yang dilakukan oleh Maryam AS, yang dinukilkan dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 26. Macam mana puasa dia? Puasanya hanyalah boleh makan dan minum, tetapi tidak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Bayangkan subuh je sampai maghrib tak boleh cakap. Macam mana nak buat kojo kan? Poni juga kan tak boleh cakap tu. Main WhatsApp kan. Sebab apa dalam Quran ada cerita? Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahman sawman falan ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau Maryam AS. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar supaya berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun pada hari ini. Itu kaedah puasa yang dilakukan oleh Maryam AS. Agak-agak puasa macam ni agama apa ada buat? Agama apa? Yang dia puasa dia makan minum boleh. Kan? Dia punya ibadah lah. Agama lain, bukan agama Islam. Agama lain. Dia punya agama lain ni, dia boleh makan, boleh minum, tapi tak boleh bercakap. Rupa dalam agama terdahulu, agama Samawi, agama Islam pun ada. Tapi pada agama Nabi terdahulu lah, agama Hindu, puasa macam tu. Puasa dia boleh makan, boleh minum, tapi tak boleh bercakap. Boleh cari balik. Kalaupun kita mengkaji ataupun bacalah mana-mana jurnal penulisan perbandingan puasa agama Islam dengan agama-agama lain yang ada atas muka bumi ni. Ada. Lepas itu yang kedua, ketika mana zaman Nabi Adam AS ni saya pernah ulaskan, Allah SWT memerintahkan supaya pensyariatan masa itu pada zaman Nabi Adam AS perkahwinan sesama adik-beradik. Iaitu dalam surah Al-Maidah ayat 27 ada bagi menyatakan. Surah Al-Maidah ayat 27. Kejap. Saya cari kejap. Surah Al-Maidah ayat 27. 27. Saya turun baca makna dia. Dia punya awal dia watslu alaihim naba'a banai adam bil haqq ila akhir ayat. Dan berbacakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada mereka, iaitu mengenai dua orang anak kandung Nabi Adam AS. Masa itu siapa? Habil dan Qabil. Yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mana mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban. Ini mendampingkan untuk untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya adalah Habil, dan tidak diterima korbannya masa itu dan lain-lain, iaitu Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Ini Habil menjawab, hanya senyalah Allah SWT menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Dalam bab ini isu dia pasal perkahwinan. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama isu perkahwinan. Bila mana Allah SWT menurunkan pensyariatan wahyu kepada Nabi Adam salam, perkahwinan adik-beradik kepada anak-anak kandung Nabi Adam saja. Nabi Adam tak boleh. Nabi Adam tak boleh kahwin dengan anak perempuan dia. Nabi Adam tak boleh kahwin dengan cucu perempuan dia. Tak boleh.
Pensyariatan itu hanya untuk perkahwinan adik-beradik anak-anak kandung Nabi Adam AS saja. Maka masa itulah berlaku perebutan, cemburu dan sebagainya. Maka daripada situ berlakulah isu manusia ni tak lari daripada kesilapan. Manusia ni memang ada kalangannya, ada yang sifat dia berdendam, bermusuh dan sebagainya, untuk membunuh orang dan sebagainya. Bahkan berlaku sendiri kepada anak Nabi Adam AS. Punca pasal apa? Pasal perkahwinan adik-beradik. Dan pensyariatan perkahwinan adik-beradik itu termansuh selepas itu. Ada riwayat menyatakan Nabi Nuh, Nabi Adam, Idris. Zaman Nabi Idris dah termansuh pensyariatan itu. Tak boleh lagi perkahwinan adik-beradik. Bahkan ada riwayat menyatakan pada zaman Nabi Sidz AS lagi. Nabi Sidz ini bukan kalangan 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan percaya ataupun ketahui. Difahamkan, iaitu Nabi Sidz AS adalah anak kandung juga kepada Nabi Adam AS. Maknanya selepas Nabi Sidz AS, perkahwinan adik-beradik itu dimansuhkan pensyariatan itu. Maka siapa yang ada kahwin adik-beradik ni haram sama sekali. Perkahwinan dia terbatal. Termasuklah dalam agama kita, agama Islam. Pada tahun penghujung 80-an ke awal 90-an. Masa tu kan tak ada sistem internet, bagaimana nak daftarkan perkahwinan sebenarnya. Isu ni berlaku. Ini mufti sendiri cerita, Datuk Alim Tawil. Masa tu tahun 2016. Saya balik dari Mesir lepas hujung 2016, pergilah kursus apa tu, pegawai syarak dan sebagainya, macam-macam tauliah saya tu. Tauliah pegawai syarak, tauliah ajar ngaji seluruh Melaka, sebab kita ada bidang qiraat kan, tahfiz kan. Dah tu tauliah kitab, ajar kitab kan seluruh Melaka. Baru-baru ni baru dah renew kontrak. Mana tahu lepas ni nak minta balik kan tauliah kan. Minta balik muka depan tauliah kan. Baru renew kontrak. Lepas tu ujung bulan 12 tu. Okey. Lepas itu diceritakan dalam kursus tu, Datuk Alim Tawil ceritakan awal tahun 90-an ada isu dekat Durian Tunggal Lalu Gajah. Perkahwinan bapa saudara dengan anak perempuan saudaranya yang ada mahram. Kenapa ada mahram? Bapa saudaranya adik-beradik dengan mak dia. Maka bapa saudara dia ni, si fulanah ni, anak saudara dia ni bercinta berkahwin dengan pak saudara dia. Satu pak saudara dia ni boleh jadi wali kan, darah daging kan, ada mahram, bukan muhrim. Kena bezakan mahram. Mahram ni bahasa mudah senang dia, haram berkahwin senang cerita. Haram bernikah. Muhrim adalah orang yang berpakaian ihram. Tu kena faham. Dan masa tu Tok Kadi dia, Tok Imam masa tu dia tipunya. Masa tu zaman awal 90-an, tak ada sistem lagi yang detail dan sebagainya. Berkahwin. Macam mana dia bayar Tok Kadi, Tok Imam tu habis. Ingatkan kantoi seminggu dua. Anak dah beramai 4-5 orang. Baru kantoi. Bayangkan. 4-5 orang dah anak dia. Perkahwinan si fulan pak saudara dia dengan si fulanah anak saudara dia. Anak ramai. Betul-betul cinta itu buta. Memang buta lah perkahwinan mereka ni. Anak pun dah ramai 4-5 orang. Lepas tu baru kantoi, Tok Imam tu entah macam mana kena, lepas tu kena undang-undang akta dan sebagainya lah. Tata tertib. Lepas itu mereka ni perlu dipisahkan sebab perkahwinan mereka tidak sah. Habis anak dia macam ni, ustaz, ini anak syak lah, anak was-was, nak cerita bahasa mudah, anak was-was. Perkahwinan yang tidak sah. Maknanya kalau dia ada anak perempuan, dia nak kahwin, si bapa dia ni yang tak sah kahwin ni tak boleh jadi wali. Siapa wali dia? Wali hakim. Konolah nikah kat mahkamah nanti. Okey. Berpisah. Memang tak sah perkahwinan dia, ada mahram. Lepas seminggu dua dipisahkan, boleh duduk sebumbung balik. Punya cinta itu buta kan. Boleh duduk sebumbung balik. Bayangkan, kenapa bila perkahwinan yang ada mahram, bila haram berkahwin, bila buat juga ataupun orang berzina, dia bukan berkaitan isu zina, berkaitan isu tu, dia akan berkaitan dengan bab
mahram, anak dia nanti tu, yang tu perkahwinan yang tidak sah. Nanti yang isteri dia pula wajib dia yang jaga anak-anak tu. Macam orang berzina lah. Si fulan dengan si fulana ni berzina. Lepas tu si fulana ni mengandung, ada anak. Dari kaedah fiqh, hukum wajib siapa kena jaga? Si lelaki ni ke si perempuan ni? Si perempuan ni. Si perempuan ni tak cukup duit, kan? Budak remaja dan sebagainya, tak ada kerja. Dia wajib kena jaga. Lepas tu yang kena wajib lagi jaga untuk bagi nafkah ni adalah siapa? Si keluarga si perempuan ni, si bapa dia dan sebagainya. Yang laki tadi terlopeh. Tapi segi undang-undang dia kena jugalah. Tapi kalau dia tak mengaku, susahlah. Mana bukti menyatakan saya bersetubuh dengan dia, berzina dengan dia? Habis, kan? Anak tu kena jaga siapa? Wajib hukum dia si wanita tu yang kena jaga. Keluarga dia yang wajib kena jaga. Bila macam tu, kalau dia anak perempuan, yang anak zina tu anak perempuan, nak kahwin susah, bapa tak ada, kan? Lepas tu yang tadi tu yang kahwin sampai 4-5 anak. Andai kata si fulan ni pak saudara dia meninggal dunia, ada harta banyak, agak-agak dia boleh terima harta faraid tak? Tak boleh. Tak boleh terima melibatkan faraid. Tapi hibah boleh lah, kan? Faraid tak boleh. Harta pusaka dia tak boleh terima sebab tak sah. Tidak sah perkahwinan tu dan sebagainya. Banyak kaitan. Ada juga kaitan kalau contoh suami isteri ni mula-mula dua-dua ni agama Hindu. Tiba-tiba si suami dia masuk Islam, penjawat awam. Lepas tu dah bersara, meninggal dunia dalam Islam. Agak-agak harta pusaka dia layak tak boleh diterima oleh bekas isteri dia yang bukan Islam. Tak boleh. Sebab bukan Islam. Terputusnya persaudaraan Islam. Isteri dia tak boleh dapat. Bekas isteri dia yang bukan Islam tak boleh dapat. Tetapi dia boleh tuntut yang duit gaji dia yang bersara tadi tu, bulan-bulan masuk tu, itu boleh. Maka berbalahlah di antara mahkamah syariah dengan mahkamah tinggi. Tapi dia menang. Isteri yang bukan Islam ni, bekas isteri bukan Islam ni menang. Berlaku pada tahun 90-an, berlaku pada tahun awal 2000, berlaku di Sabah, Sarawak dan banyak. Benda tu pun saya kaji juga kan, sebab bila kaji pasal institusi, pengurusan institusi bab perkahwinan, cerai dan sebagainya. Juga saya juga study juga dulu, iaitu bab bahagian institusi pengurusan bahagian faraid dan sebagainya. Dia tak layak, tapi dia layak dia terima gaji bulan-bulan penjawat awam tadi tu. Dia fight dekat mahkamah tinggi, memang dia layak. Contoh dia bekas askar kan, lepas pencen kan dapat gaji kan, potong gaji separuh ke 60-70% dan sebagainya. Mana bekas isteri dia bukan Islam, layak terima mengikut undang-undang sivil tadi. Maka benda tu ada perselisihan di antara mahkamah syariah yang hanya legal peringkat negeri masing-masing, mahkamah tinggi peringkat pusat, kan? Mana lagi tinggi? Mestilah mahkamah tinggi. Itu isu dia. Dan ia juga seperti mana telah disebut. Okey, minta maaf. Okey, selesai kot, InsyaAllah. Bakhatan. Okey, panjang dah pukul 9. InsyaAllah nanti mana kita berhenti sampai situ dahulu. Ada lagi yang perlu saya ulaskan lagi mengenai perbezaan persyariatan ini untuk kita fahamkan. Kesimpulannya dari sudut akidah semua sama. Agama-agama terdahulu, nabi-nabi terdahulu, sampailah agama yang kita hari ini anuti, semua sama sudut akidah. Hanya berbeza dari segi teknikal pensyariatan saja. Wallahu alam, saya berhenti sampai situ dahulu. Yang baik datang daripada Allah SWT. Sebab bab ni kita nak kena terperinci dan kita fahamlah. Itu saja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah silap datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita berhenti pada bawah tu muka surat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.